Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallah. Alhamdulillah. Seperti biasa, saya sentiasa mendoakan antum semua ikhwan, akhwat, subscriber saya dalam perlindungan, sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kelapangan rezeki, kelapangan kesihatan, dan dipermudahkan segala urusan harian, akhirat dan dunia, insya-Allah. Jadi sebelum saya teruskan untuk slot kali ini, saya mohon kepada penonton antum yang belum lagi subscribe channel saya, Pusat Rawatan Islam Biiznillah, mohon dapat memberi sokongan, support dengan subscribe serta share serta komen. Moga-moga channel ini terus memberi manfaat dalam keadaan kita berada dalam masa ataupun waktu yang agak mencabar daripada segi gangguan rohani, gangguan emosi, gangguan jasmani. Semoga-moga kita bersama-sama dapat saling memberi manfaat, insya-Allah. Jadi untuk slot kali ini, slot kisah misteri dan iktibar kali ini, saya ingin memberi maklumat sedikit info sebagai satu perkongsian berkenaan dengan apa itu ru'yah. Okey antum, apa itu ru'yah? Ru'yah kita kadang-kadang kita tengok, kita pergi je, kita tengok perubatan orang yang beri rawatan itu adalah orang Islam, kita pun rangkum semua sekali itu Islam, cara kaedah Islam. Kita kurang faham apa yang dinamakan sebagai ru'yah. Okey, dalam kaedah ru'yah ni kita ada dua kategori. Pertama, kita katakan ia sebagai ru'yah syar'iyah. Ru'yah syar'iyah yang mana ru'yah ini yang memang berlandaskan apa yang dituntut oleh agama Islam, apa yang dituntut oleh syarak. Yang kedua, kita namakan dia ru'yah syarqiyah, yang mana macam ru'yah, memang rawatan, cuma yang lari daripada landasan agama, yang lari daripada alasan syar'i. Ini wal-i'azabillah, kita minta jauh. Kerana apa? Kesannya jangka masa panjang mungkin memberi kesan yang buruk pada diri kita sendiri. Wallahu alam. Okey, jadi di sini saya terangkan untuk perbezaan kepada antum semua yang di luar sana yang mungkin sekarang mengalami mungkin ada kesakitan yang sedang Allah uji dengan sakit apa. Jadi dalam keadaan yang tertentu kita mungkin terdesak, kita terpaksa dapat rawatan. Jadi kita kadang terleka ataupun terlepas pandang perihal rawatan ni. Kemudian kita mendapatkan rawatan di kemudian harinya kita menjadi mangsa hasil daripada rawatan yang tidak berlandaskan apa yang dituntut. Kita minta jauh wal-i'azabillah. Semoga Allah lindungi kita daripada perkara-perkara tersebut. Yang kita bimbangi benda-benda yang melibatkan akidah, yang melibatkan akidah, berkemungkinan juga kita terpesong daripada segi akidah kerana mempercayai sesuatu benda yang tak wajar kita percaya. Okey, untuk ru'yah syariah untuk ru'yah syariah ni antum semua kena tahu, ikhwan akhwat kena tahu sebelum dapat rawatan. Pastikan rawatan itu ialah pertama sekali mestilah menggunakan khidmat perawat Islam. Seboleh-bolehnya perawat yang kita bukan kenal, tak kenal pun tak ada masalah, tapi yang kita yakin, percaya, yang mengamalkan tuntutan daripada agama Islam, yang masih dalam kita punya jemaah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi moga-moga dalam rawatan itu ada keberkatan, ada rahmat Allah, insya-Allah. Jadi dalam rawatan ru'yah syariah ini, rawatan Islam ini, yang pertama mestilah orang itu beragama Islam, yang berpendirian yang berpendirian Ahlussunnah wal Jamaah, insya-Allah. Kemudian pastikan di sepanjang rawatan tu penggunaan ayat Al-Quran dan juga hadis. Maknanya yang kita jelas, kita tahu, kita kenal bacaan yang dialunkan oleh perawat adalah Al-Quran dan hadis, ataupun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu adalah yang asasnya. Okey, walaupun ada dalam syarqiyah yang bermula dengan bacaan ayat, salah petikan daripada ayat Al-Quran itu, tapi kita kena faham dan kita pergi pada yang seterusnya. Seterusnya, walaupun orang kata dicampur aduk dengan bahasa Melayu, tak menjadi masalah. Yang penting dalam bahasa Melayu yang ataupun bahasa yang disampaikan itu, si pesakit
jelas memahami. Jelas memahami, tuan-tuan, antum jelas memahami. Contoh kalau dikatakan sebagai contoh perawat kata, ya ma'asyara jin, semua keluar dengan izin Allah. Maknanya kita jelas perawat meminta gangguan jin ini keluar. Jadi kita memahami. Ataupun perkataan-perkataan yang diwawarkan tu, kita pesakit dapat memahami dengan jelas. Kecuali agak sukar, contoh benda yang kita tak faham, tiba-tiba keluar yang kita tak faham, itu awas. Okey, antum semua awas, berhati-hati. Okey, lagi apatah lagi yang benda kita tidak memahami itu terlalu panjang, sampai ke daripada awal sampai ke akhir kita tak memahami, itu kena hati-hati. Yang ketiganya, tidak menggunakan sebarang syarat yang agak pelik. Contoh macam penggunaan apa nama kita panggil apa nama asap kemenyan ke, ataupun apa-apa yang pelik lah, melainkan penggunaan asas seperti biasanya perawat Islam menggunakan limau, garam ataupun nada hitam ataupun daun bidari. Itu yang kita dah sedia maklum dalam rawatan Islam. Tapi penggunaan yang pelik-pelik, melibatkan pelik-pelik, itu pun juga awas. Awas juga. Okey. Yang keempat, yang seterusnya, pastikan bacaan itu tidak ada memuji selain daripada pujian pada Allah. Tidak ada yang ada pengharapan, ayat-ayat mengharapkan selain daripada pengharapan kepada Allah. Contoh, biasanya perawat Islam akan mengucap, ya Allah, ya Tuhanku, dengan kebesaran-Mu, ya Allah, semoga ya Allah Engkau pemudahkan urusan, ya Allah, Kau berikanlah kesembuhan, ya Allah, keluarkanlah, ya Allah, gangguan, ya Allah. Itu semuanya pengharapan kepada Allah. Jadi jika saat kita ayat yang perawat itu berbunyi, wahai apa-apa simpulan ni, wahai apa-apa, dengan ini keluarlah kalian, kerana kalian tak ni, apa yang melibatkan kita kata ugutan ataupun harapan si perawat selain daripada Allah, awas juga antum semua, elakkan. Itu juga melibatkan akidah kepada antum semua. Di samping rawatan, akidah juga perlu dijaga antum. Ini pesanan saya, satu peringatan keras saya. Sebab kenapa? Kerana dalam rawatan kita memerlukan redha Allah, kita memerlukan rahmat Allah. Tapi bila kita buat satu benda yang mungkar, maka kecelakaan daripada Allah kita akan terima, kan? Kita takut dapat laknat Allah. Wal iyazabillah. Okey, seterusnya. Jadi dalam rawatan ruqyah syar'iyah ni juga, kita pastikan juga alunan bacaan semua itu yang kita dengar ini, yang kita alun ini adalah jelas dan tidak mengundang perkara-perkara yang agak mengelirukan. Ada juga bacaan Al-Quran yang diselit kadang-kadang dengan contoh Bismillahirrahmanirrahim, tiba-tiba masuk ayat ni campur dengan ayat ni, kan, yang kita yakin bukan daripada ni lah, daripada ayat-ayat Quran ataupun hadis. Jadi ialah mungkin sebabkan oleh kita tak berapa nak faham, tapi anda kata ada kekeliruan pada kita, cubalah memahami, sebab jagalah. Sebab kerana saya bimbang apa, kerana selain rawatan yang melibatkan Islam ni, melibatkan pengharapan kepada Allah, yang selain daripada pengharapan kepada Allah ni, pastinya ada satu benda yang ini awas, pastinya ada satu benda yang perawat itu mengharapkan. Tak lain tak bukan, pastinya khadam ataupun jin belaan. Ini yang sentiasa berlaku, yang sentiasa berlaku bila anda dah dirawat dengan khadam si perawat ataupun jin belaannya. Mungkin anda akan sihat pada waktu tersebut, mungkin antum akan sihat pada waktu tersebut, tapi akibat jangka masa panjang, bila jin perawat ini dah mengganggu antum jangka masa panjang, maka menyebabkan antum juga bermasalah. Jadi untuk slot kali ini, agar antum semua ikhwan akhwat memahami kaedah rawatan Islam, semoga antum semua terus dalam sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan antum semua hidayah, diberikan kesembuhan, diberikan kelapangan rezeki, insya-Allah. Sekali lagi, yang belum lagi subscribe channel, mohon agar terus menyokong channel ini, semoga dapat memberi manfaat kepada semua, insya-Allah. Assalamualaikum.